الحمد لله الحمد لله القائل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menghuraikan tajuk iman sejati membawa kebahagiaan hakiki. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang bahagia. Tiada seorang manusia pun yang ingin hidup dalam kesusahan, kekecewaan, kegelisahan dan sebagainya. Namun untuk mencapai kebahagiaan ini, setiap manusia mempunyai cara yang berbeza dalam mengukur nilai kebahagiaan mengikut jalan yang dipilih. Bagi orang-orang yang beriman, kebahagiaan itu sebenarnya bukanlah berupa kemewahan hidup dan keseronokan dunia semata-mata, akan tetapi kebahagiaan yang hakiki itu ialah memiliki iman yang sejati. Iman yang sejati ini dimiliki oleh mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan serta mematuhi perintah serta larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya yang dibacakan pada awal khutbah tadi dalam surah Al-Hujurat ayat 15 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta, benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai mukmin yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kita wajib memelihara keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersungguh-sungguh tanpa ada rasa ragu-ragu. Dalam ilmu akidah sendiri, kita telah diajar sejak dari kecil lagi supaya meyakini akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, meyakini penurunan kitab Allah, meyakini perutusan para rasul, percaya kepada hari akhirat, serta meyakini qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Keimanan ini tidak akan rosak selagi kita berpegang teguh dengan 6 rukun iman ini. Hal ini selaras dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu an yang bermaksud,
bahawa Nabi SAW pada suatu hari muncul kepada para sahabat. Lalu datang malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian bertanya, apakah iman itu? Nabi SAW menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari kebangkitan. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya mereka yang memiliki iman yang sejati ini akan memperoleh banyak kebaikan dan kelebihan. Antara kelebihan mereka yang memiliki iman yang sejati ini ialah yang pertama, kehidupan mereka akan senantiasa mendapat petunjuk dan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dapat melaksanakan syariat Islam sepenuhnya dalam kehidupan, di samping dapat mengelakkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi mereka daripada segala keburukan di dunia dan kesengsaraan di akhirat kelak. Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 123 hingga 124 yang bermaksud, maka sesiapa yang mengikut petunjukku itu nescaya dia tidak akan sesat, dan dia pula tidak akan menderita azab sengsara. Dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Yang kedua, mereka yang memiliki iman yang sejati akan memperoleh ketenangan di hati mereka dalam menghadapi segala ujian di dunia ini. Ketenangan hati merupakan sumber kepada kebahagiaan diri seseorang, kerana mereka yang memiliki hati yang tenang pasti akan dapat melalui segala ujian dengan sabar dan senantiasa bersangka baik serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath ayat 4 yang bermaksud, Tuhan yang membuka jalan kemenangan itu, dialah yang menurunkan semangat tenang tenteram ke dalam hati orang yang beriman semasa mereka meradang terhadap angkara musuh, supaya mereka bertambah iman dan yakin beserta dengan iman dan keyakinan mereka yang sedia ada. Padahal Allah menguasai tentera langit dan bumi untuk menolong mereka, dan Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang ketiga, orang yang memiliki keimanan yang sejati juga akan senantiasa bersemangat dan gembira untuk melakukan amal ibadah, sehingga kan mereka merasakan manisnya beribadah. Mereka akan berlumba-lumba untuk melakukan amal soleh, kerana mereka sedar bahawa dunia ini merupakan tempat persinggahan dan tempat untuk mengumpul seberapa banyak amalan sebagai bekalan untuk dibawa ke akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman, iaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada orang lain, apabila ia mencintai seseorang kerana Allah Subhanahu wa taala, dan dia benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci apabila dilempar ke neraka. Yang keempat, selain itu, orang yang memiliki iman yang sejati akan senantiasa berasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ke jalan-jalan kebaikan, seperti menggunakan nikmat umur untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat harta untuk membantu orang dalam kesusahan, dan menggunakan nikmat ilmu untuk mengajar dan membimbing manusia ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin mengingatkan jemaah sekalian
agar senantiasa melihara dan bersungguh-sungguh meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan serta meninggalkan semua tegahannya. Ingatlah, kebahagiaan itu bukan sekadar memuaskan hawa nafsu, bukan sekadar mengukir senyuman, bukan juga mewah dengan banyaknya harta semata-mata, pangkat dan kedudukan. Namun kebahagiaan yang hakiki ialah kebahagiaan seseorang yang dapat memelihara dan menjaga keimanannya sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardh illa ma syaa rabbuka 'ata'an ghaira majzuz. Yang bermaksud, adapun orang-orang yang berbahagia disebabkan imannya dan ketaatannya, maka di dalam syurgalah tempatnya. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu sebagai pemberian nikmat yang tidak putus-putus. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. ولقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba-hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah firman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga
hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris al-Syariatik Al-Sultan Ibrahim ibni Al-Marhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darul Ta'azim, kepada Raja Zar Sofiah binti Al-Marhum Sultan Rishah Mansuri Johor, kepada Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa khudhil kafarata wa mudni'is sayyiati wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwun lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin wa qdi dayna 'anil madinin wa ahsin khalasal masjunin waj'al hadha balada aminan mutma'innan rakhiyan wa sa'ir biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhilna wa zurriyyatina wa usul لنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.